Saya menyebut Yang Berhormat Kota Belud. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih atas peluang yang diberikan untuk saya membahas rancangan Malaysia ke-12. Kali ini saya ingin menyampaikan beberapa isu yang telah menjadi kebiasaan yang saya rasa berkali-kali dibangkitkan oleh rakan-rakan saya daripada Sabah. Datuk Yang di-Pertua menangani kemiskinan dan membangunkan masyarakat inklusif adalah antara fokus yang saya lihat di dalam kerangka rancangan Malaysia ke-12. Kalau kita buka paparan 5.12 dalam 10 daerah termiskin di Malaysia pada tahun 2019, 8 daripadanya ada di Sabah. Dan yang paling menyedihkan, daripada 8 yang terdapat di Sabah, 1 daripadanya adalah Kota Belud, daerah saya. Datuk Yang di-Pertua, baru beberapa hari yang lalu kita sambut Hari Malaysia yang ke-58 tahun. Tapi apa yang Sabah dapat? Apa yang Kota Belud dapat? Anugerah daerah termiskin. Seolah tiada penghujung soal kedaifan dan kemiskinan kami. Apa yang kita lihat kepada golongan B40 ini? Pertama, terdedah kepada hutang. Hutang ini kerana apa? Adakah sebab bisnes? Hutang membeli rumah atau barang keperluan? Hutang pendidikan anak-anak? Kemudian mereka juga terdedah kepada simpanan yang rendah. Gaji minimum Sabah Sarawak adalah RM1,100. Sedangkan kalau kita lihat dalam paparan 5.3, dengan gaji minimum ini pun tidak dapat melepasi PJK makanan iaitu sebanyak RM1,169 yang disebut di dalam buku RMK 12. Macam mana kita boleh harap golongan B40 ini dapat keluar dari kepompong kemiskinan sedangkan perbelanjaan makanan pun tidak cukup? Apatah lagi bila kemiskinan ini diwarisi kerana ibu bapa tidak dapat hantar anak-anak ke pendidikan yang lebih tinggi. Kita lihat insiden kemiskinan mutlak tahun 2019. Sabah 19.5%, Sarawak 9%, melebihi kadar kemiskinan nasional sebanyak 5.6%. Dan kebanyakan isi rumah yang miskin ini adalah dalam kalangan anak negeri Sabah dan Bumi Putra Sarawak. Kumpulan ini jugalah yang jauh ketinggalan dari segi pendidikan serta kemahiran teknikal dan keusahawanan. Soalan saya, apakah yang membezakan RMK 12 secara signifikan tentang peranan kerajaan dalam menangani kemiskinan compared to the previous RMKs? Data cantik tapi penyelesaian tiada. Dalam ucapan RMK 12 yang amat berhormat Perdana Menteri, ada menyatakan antara projek yang akan dilaksanakan dan siap dalam tempoh RMK 12 adalah kem tentera baru, kem 5 Brigade di Kota Belud. Saya mau tanya, apa rasionalnya keperluan menaik taraf atau bina baru bangunan sedangkan tidak ada ancaman yang jelas di daerah Kota Belud? Nama pun Camp Paradise. Kenapa kita tidak bina pangkalan tentera di sebelah pantai timur Sabah yang sering kita dengar mengenai penculikan, serangan lanun dan sebagainya? Saya rasa Kota Belud lebih memerlukan bangunan pejabat daerah baru yang lebih berfungsi, yang menjadi pusat pentadbiran daerah berbanding kem tentera sendiri. Kami perlukan industri bukannya kem tentera yang baru. Kami kaya dengan hasil minyak yang boleh dibangunkan. Tapi kenapa kerajaan tidak ambil peluang untuk invest? Ini akan memberi banyak peluang pekerjaan kepada bukan sahaja anak-anak Kota Belud, tetapi kawasan sekitar. Tapi malang sekali bau minyak pun orang Kota Belud tidak pernah hidup. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin bertanya, adakah kerajaan akan meneruskan projek berskala besar Ayada Kota Belud yang dijangka bermula pada hujung tahun ini mencecah kos RM36 juta. Pemberian projek ini diperuntukkan sebanyak 350 juta pada RMK 11 dan sudah dibelanjakan separuh 159 juta, baki lagi 203 juta yang akan diselaskan pada RMK 12. Pada 58 tahun penubuhan Malaysia, selayaknya saya bahas dengan bangga mendabik dada bahawa inilah kemajuan kemakmuran Sabah perolehi atas nama Malaysia. Namun saya rasa malu kerana pada bahas saya ini juga masih meminta agar kemiskinan di tempat kami diatasi.
Datuk Yang di-Pertua, saya ingin ulang semula apa yang telah pernah saya katakan di Dewan yang mulia ini. Kota Belud adalah daerah yang sangat cenderung kepada banjir setiap kali hujan sejak gempa bumi Sabah pada tahun 2015. Dan banjir ini semakin lama semakin teruk. Rancangan Tebatan Banjir Sungai Kadamayan telah pun diumumkan sejak November 2017 lagi dengan peruntukan RM50 juta. Sekarang selepas 5 tahun peruntukan diumumkan, kajian bersepadu sumber air dan tebatan banjir di Kota Belud hanya baru dilaksanakan bermula 15 Julai 2021 dan dijangka siap pada 15 Januari 2023. Tender berkenaan kajian kemungkinan feasibility study bersepadu sumber air dan tebatan banjir di Kota Belud telah pernah dipanggil pada September 2019. Namun duka cita keputusan tender yang dikeluarkan pada April 2020 tiada penender yang layak. Kerja-kerja fizikal pula hanya ditender pada sukuan pertama tahun 2023. Soalan saya, apakah kajian ini masih lagi valid pada tahun 2023 nanti apabila kerja-kerja fizikal dijalankan? Sedangkan pattern banjir sekarang ini juga sudah berlainan dengan apa yang kita hadapi pada tahun 2017. Dalam teks ucapan pembentangan RMK 12 yang amat berhormat Perdana Menteri baru-baru ini menyebut beberapa projek dengan kos sebanyak 16 bilion ringgit bagi tempoh RMK 12, RMK 13 akan dilaksanakan di bawah program tebatan banjir, pengurusan lembangan sungai bersepadu dan kawalan hakisan pantai serta program ramalan dan amaran banjir. Soalan saya, berapakah jumlah dan nilai projek yang diperuntukkan untuk Sabah, Kota Belud? Berapakah yang telah siap semasa tempoh RMK 11 dan yang akan dibawa ke RMK 12? Mengapa proses lambat? Apakah cabaran yang dihadapi? Di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri KASA yang telah sudi turun padang di Kota Belud sendiri pada 15 September 2021 dan juga sudah berjumpa dengan saya berjumpa dengan beliau sebanyak 2 kali pada tahun lepas dan tahun ini untuk membincangkan isu banjir. Dalam masa yang sama, apakah perancangan jangka masa pendek sementara kajian ini dijalankan? Apakah kerajaan federal juga bersedia untuk membenarkan pengeksportan pasir keluar negara, K2, kerana pengorekan pasir di Muara lah yang paling penting. Tiada gunanya meninggikan jalan kalau pasir di Muara tidak dapat dialihkan. Saya faham bahawa isu banjir ini adalah isu yang complicated dan akan mengambil masa bertahun mengatasinya. Namun saya juga tidak mahu peruntukan isu banjir ini diumum hanya bila datang pilihan raya, yaitu pada tahun 2017, juga seperti pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri baru-baru ini pada RMK 12. Datuk Yang di-Pertua, isu yang ingin saya bangkitkan seterusnya adalah isu pendidikan yang berkait rapat dengan isu kemiskinan. Pernah ada cadangan membina sebuah politeknik di Kota Belud suatu ketika dahulu. Apakah kerajaan akan meneruskan cadangan ini? Kita tahu tahap pendidikan dan kemahiran yang rendah dalam kalangan B40 juga menghadkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan berpendapatan tinggi dan mengekang peningkatan mobiliti sosial. Pada tahun 2019 hanya 12.8% daripada ketua isi rumah B40 mempunyai pendidikan tertiary, manakala 21.2% bersekolah untuk tempoh yang minimum. Soalan saya, apakah strategi yang diguna pakai untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, especially selepas pandemik COVID melanda dunia? Berapakah peranti yang telah diagihkan di daerah Kota Belud, daerah termiskin di Malaysia? Adakah kerajaan akan menggunakan peruntukan sendiri berbanding sekarang melalui Yayasan Hasanah Anda Hazanah? Saya mendapat maklum bahawa laptop-laptop yang diagihkan ini adalah refurbished. Adakah maklumat ini benar? Saya mohon penjelasan daripada Menteri. Kita belum bercakap lagi soal keadaan bangunan sekolah daif yang menghalang murid untuk menikmati persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Datuk Yang di-Pertua, mantan Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah, pernah berkata Sabah memerlukan lebih kurang RM3 bilion untuk membaiki sekolah-sekolah daif di seluruh Sabah. Saya minta sekolah-sekolah ini dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12, SK Tamu Darat, SK Melangkap, SK Mengkulat, SK Pandasan, SK Peladuk, yang rata-rata sekolah ini melibatkan pembinaan bangunan gantian bilik darjah,
blok pentadbiran, makmal sains, kantin dan lain-lain lagi. Saya ingin maklumkan di Dewan Yang Mulia ini, sekolah yang saya sebutkan ini, Datuk Yang di-Pertua, masih lagi sekolah kayu selepas 50 tahun pembentukan Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, saya menyambut baik usaha transformasi kawasan luar bandar, di mana untuk RMK 12, infrastruktur luar bandar, akan dipertingkatkan dengan membina dan menaik taraf 2,800 km jalan berturap, antaranya Jalan Dudar ke Taburon ke Mendawang di Kota Belud dengan kos sebanyak RM101 juta. Tapi bagaimana pula untuk jalan-jalan berikut? Jalan Kampung Talungan, Terintidon, Sayap, Jalan Kampung Gendukut, Tengkurus Lahanas, yang mana telah pun pernah dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-11. Jalan Kampung Mengkulat, Pinolobuh, Podos. Berapa banyak jalan raya di Sabah terlibat dalam RMK 12 dan juga berapa banyak jalan raya yang sepatutnya dibina pada RMK 11 yang lalu tapi tidak siap dan tidak dapat dilaksanakan. Apa status 3,000 kilometer yang pernah diumum RMK 11 yang lalu? YB minta rumuskan, YB. Jangan hanya sebut daerah termiskin yang dipertua. Sekejap. Baik. Jangan hanya disebut dan tulis dalam buku RMK 12 untuk nampak cantik tapi status projek tidak dapat dilaksanakan pun. Adakah akan dibawa RMK 12? Sepatutnya perlu ada satu badan yang memantau projek-projek disenaraikan ini dalam RMK 12. Satu badan yang bebas yang melaporkan jumlah kos sebenar projek. Satu badan yang akan melaporkan mengapa projek-projek ini tidak dapat dilaksanakan pada RMK 11 atau RMK 12. Di Semenanjung, rangkaian rel dan jalan raya akan disepadukan menyediakan ketersambungan yang lebih baik antara lapangan terbang, pelabuhan, kawasan perindustrian dan bandar di Sabah. Di Sabah, jalan raya asas pun belum selesai. Ini jurang yang sangat besar. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mengulang semula apa yang pernah saya katakan di Dewan Yang Mulia ini, bahawa pandemik COVID menampakkan jurang fasiliti dan kepakaran perubatan yang sangat besar antara Semenanjung dan wilayah Sabah. Saya ingin bertanya, apakah kerajaan akan membina sebuah hospital baru di Kota Belud? Saya mendapat maklumat bahawa yang menjadi kekangan kepada pembinaan hospital baru ini adalah masalah tanah. Sedangkan penempatan pesakit COVID berisiko rendah di seluruh pantai barat di Sabah, dari Kota Marudu, Papar, Sipitang, Sepanggar, KK, semua ditempatkan di Kota Belud. Apa kami tidak layak mendapatkan hospital baru? Saya kira kita harus ada political will untuk melakukan ini. Tiada lagi alasan itu ini. Saya seru kerajaan bina kemudahan ini dengan segera. Datuk Yang di-Pertua, dalam buku rancangan Malaysia ke-12, perkataan Sabah disebut dalam Malay version sebanyak 371 kali. Berbanding Pulau Pinang 14 kali, berbanding Selangor 26 kali dan Sarawak 357. Ini menunjukkan betapa pentingnya pembangunan wilayah Sabah itu sendiri dalam konteks rancangan Malaysia ke-12. Tetapi jangan kita penuhkan dan cantikkan buku ini sekadar menyedapkan hati rakyat Sabah. Sabah adalah wilayah yang kaya dengan sumber asli tapi miskin dari segi pembangunan. Janganlah siapa-siapa di antara kita berfikir bahawa kita lebih besar dari Malaysia itu sendiri. Jangan jadikan RMK ini sebagai rancangan mengkayakan kroni. Putrajaya is sucking Sabah dry of its rich resources. Berlaku adillah kepada kami, kembalikan hak-hak rakyat negeri Sabah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Belud.